Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung pelajaran kita itu berkenaan dengan hijrah. Siapa yang on mic tu mohon offkan dulu mic. Okay, kita lihat hadis ni. Sami'tu Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu an yakhutubu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyah wa innama limri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Alqamah bin Waqqas katanya, aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sedang berkhutbah. Katanya, aku mendengar Nabi SAW baginda bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya tidak lain, amalan itu mesti disertai dengan niat. Wa innama limri'im ma nawa. Dan sesungguhnya tidak lain, bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, ataupun kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man hajara ila dunya yusibuha. Dan siapa yang dia berhijrah untuk mendapatkan habuan dunia, awim ra'atin yatazawwajuha, ataupun kerana ada seorang wanita yang dia hendak menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ialah menurut apa yang dia niatkan dalam hijrahnya itu. Baik. Minggu yang lepas kita dah sebutkan berkenaan dengan kelebihan bulan Muharram, begitu juga tentang bulan Muharram yang sinonim dengan peristiwa hijrah. Kerana bulan Muharram itu telah dipilih oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai bulan yang pertama dalam kalender Islam. Ketika zaman Nabi, kalender Islam belum ada lagi, yang ada cuma nama-nama bulan. Manakala tahun itu mereka merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku ketika sebelum itu, contohnya seperti tahun gajah. Tetapi kalender bagi umat Islam belum lagi ada, yang ada cuma hari dan juga bulan. Tetapi ketika zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, di mana wilayah Islam ketika itu luas dan perlu kepada kalender untuk memudahkan urusan pentadbiran,
maka Khalifah Umar berbincang dengan para sahabat, lalu mereka bersepakat untuk memilih tahun hijrah Nabi ke bumi Madinah itu sebagai tahun yang pertama. Manakala mereka juga bersepakat untuk memilih Muharram itu sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah itu. Tetapi peristiwa hijrah seperti yang kita sebutkan minggu yang lepas, dia bukanlah berlaku pada bulan Muharram, sebaliknya berlaku di akhir bulan Safar dan di awal bulan Rabiul Awal. Dan kita juga dah sebutkan minggu yang lepas berkenaan dengan pembahagian hijrah. Hijrah itu bukan sekadar berpindah secara fizikal dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Itu satu bentuk hijrah. Hijrah ni dipanggil hijrah hissiyah. Hijrah dari segi fizikal dengan berpindah tempat. Tetapi sebelum berlakunya hijrah hissiyah itu, ada satu lagi hijrah yang dinamakan sebagai hijrah ma'nawiyah. Jadi hijrah ma'nawiyah ialah hijrah yang berlaku secara batin kita, di dalam hati kita, di mana kita berubah daripada sebelumnya, daripada mungkin orang-orang yang melakukan maksiat berubah menjadi orang-orang yang melakukan amalan yang soleh. Kalau sebelumnya seorang yang jahil berubah menjadi seorang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Dan ini dinamakan sebagai hijrah ma'nawiyah, hijrah yang berlaku dalam diri seseorang, dalam hati seseorang itu. Dan bila ini telah berlaku, barulah akan berlakunya hijrah hissiyah itu jika diperlukan. Hijrah ma'nawiyah, iaitu hijrah dalaman itu, dia tak akan berhenti sampailah berlakunya hari kiamat nanti. Kerana sebagai seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin itu kena sentiasa melakukan perubahan dalam dirinya. Tetapi sebaliknya hijrah yang secara fizikal itu, dia tidaklah semua perlu untuk melakukan hijrah secara fizikal. Mungkin ia hanya berlaku bagi orang-orang yang tertentu, mengikut keadaan yang tertentu. Jadi perlu berlakunya hijrah dari segi fizikal ataupun hijrah hissiyah. Tetapi hijrah ma'nawiyah, hijrah dalam diri itu, ia berlaku secara berterusan dalam diri setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Baik, itu minggu yang lepas kita dah sebutkan tentang pembahagian hijrah kepada hijrah ma'nawiyah dan juga hijrah hissiyah. Jadi pagi ini kita nak melihat pula tentang asas-asas yang penting yang perlu ada sebelum berlakunya hijrah itu. Yang pertamanya adalah niat. Sebelum hijrah itu berlaku, dia mestilah bermula dengan niat, iaitu niat yang betul. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang kita baca ni, Nabi nyatakan, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya tidak lain, setiap amalan yang kita lakukan itu mesti disertai dengan niat. Di setiap perbuatan ataupun amalan yang soleh yang kita lakukan, di situ mesti ada niat tanpa perlu kita lafazkan. Kerana niat itu tempatnya di dalam hati kita. Walaupun kita tidak melafazkan, tetapi niat itu dia dah ada di dalam hati. Dan wa innama limri'im ma nawa. Dan sesungguhnya tidak lain bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan niatnya itu kerana Allah, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalau niatnya itu betul, ikhlas kerana Allah dan hendak mengikut contoh daripada Rasulnya, maka hijrahnya itu dia akan mendapat ganjaran sesuai dengan niatnya yang betul itu. Wa man hajara ila dunya yusibuha. Tetapi siapa yang dia berhijrah untuk mendapatkan habuan dunia,
awim ra'atin yatazawwajuha, ataupun dia berhijrah untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan ketika dia hendak melakukan hijrah itu. Jadi ini perkara yang penting. Sebelum berlakunya hijrah ma'nawiyah ataupun hijrah hissiyah itu adalah niat yang betul. Kerana niat yang salah, ia akan menyebabkan seorang itu mungkin akan terjerumus ke dalam perbuatan mensyirikkan Allah. Kerana sebahagian di kalangan umat Islam mungkin ketika melakukan amalan-amalan yang soleh, kadang-kadang mungkin disertai dengan riak, iaitu untuk mendapatkan pujian daripada manusia, untuk mendapat perhatian daripada manusia. Jadi riak itu merupakan sebahagian daripada syirik. Ia dipanggil syirik yang kecil, yang mana jika berterusan dilakukan, dia akan boleh membawa kepada syirik yang besar. Dan ini merupakan sifat yang ada pada golongan yang munafik, yang mana mereka melakukan amalan yang soleh dari segi zahirnya. Mereka solat, mereka berpuasa, mereka menunaikan zakat, tetapi hakikatnya setiap yang mereka lakukan itu bukanlah kerana Allah, tetapi kerana yang lain, iaitu ingin mendapatkan perhatian daripada manusia, ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Dan amalan soleh yang dilakukan dengan niat yang salah ini, dia tak akan dapat memberikan sedikit manfaat kepada pelakunya pada hari akhirat nanti. Bahkan yang akan menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kerana itu Allah menyebutkan dalam surah 76 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Baik, dalam ayat bermula daripada ayat yang ke-8 ini, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman kepada Allah ataupun digelar sebagai al-abrar dalam surah ini. Jadi wa yut'imuna at-ta'am. Antaranya apabila mereka melakukan amalan yang soleh seperti memberikan makan kepada orang yang lain. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, memberikan makan daripada makanan yang mereka sayang, yang mereka suka, miskinan kepada orang-orang yang miskin, wa yatiman kepada anak-anak yatim, wa asiran dan kepada tawanan perang. Jadi Allah menyebutkan di sini, bila kita nak berikan makanan kepada orang yang lain, kita mestilah memberikan makanan yang kita sendiri suka kepada makanan tersebut dan kita sayang. Jadi bukanlah makanan yang kita berikan ini makanan yang kalau diberikan kepada kita pun kita tak nak makan. Jadi bukan itu ciri-ciri makanan yang patut kita berikan kepada orang yang memerlukan. Jadi dia mestilah makanan yang elok, yang baik, yang kita sayang, yang kita suka, yang kita gemar. Jadi ini kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi Allah sebut di sini sifat golongan al-abrar ataupun golongan yang beriman ini, mereka memberikan makanan yang mereka suka, yang mereka sayang kepada orang-orang yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada tawanan perang. Tawanan perang ni kita tahu yang merujuk kepada orang yang bukan Islam. Ketika zaman Nabi dahulu, bila berlakunya peperangan dan ada tawanan perang, tawanan perang itu disuruh supaya dilayan dengan baik. Walaupun mereka ni di kalangan golongan yang bukan Muslim.
Allah sebutkan lagi, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya tidak lain, kami memberikan kamu makanan kerana mengharapkan wajah Allah ataupun kerana mengharapkan keredaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan daripada kamu sebarang balasan dan tidak juga sebarang penghargaan ataupun ucapan terima kasih. Jadi orang-orang yang beriman, bila mereka melakukan amalan yang soleh, niatnya hanya semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan keredaan Allah. Mereka tidak mengharapkan balasan daripada manusia dan tidak juga mengharapkan pujian atau penghargaan daripada manusia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman yang menerima kebaikan tersebut, mereka juga ada tanggungjawab mereka, iaitu mereka menghargai apa kebaikan yang dibuat kepada mereka. Bahkan mereka disuruh supaya didoakan. Didoakan orang yang melakukan kebaikan itu. Tapi bagi orang yang membuat kebaikan itu, dia sepatutnya dia tidak mengharapkan apa-apa balasan ataupun pujian daripada manusia. Sebaliknya mengharapkan keredaan daripada Allah. Allah sebut lagi, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takutkan Tuhan kami, iaitu bila datangnya suatu hari yang mana pada hari itu manusia bermuka masam dan berkerut-kerut, iaitu bila tibanya hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang beriman yang melakukan amalan yang soleh, kerana mereka yang pertamanya ada sifat dipanggil rojak, iaitu mengharapkan keredaan daripada Allah. Kemudian yang keduanya kerana takutkan azab daripada Allah. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaum. Lalu Allah memelihara mereka daripada keburukan pada hari tersebut. Walaqahum nadratan wa surura. Serta mengurniakan kepada mereka wajah yang berseri-seri dan kegembiraan kepada mereka pada hari akhirat nanti. Jadi ini balasan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amalan yang soleh kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah semata-mata, mengharapkan keredaan daripada Allah dan kerana takutkan Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan apa-apa saja amalan tetapi bukan kerana Allah, sebaliknya kerana manusia, riak, mengharapkan perhatian ataupun pujian, di amalan soleh tersebut dia tidak akan dikira di sisi Allah, bahkan akan menjadi sia-sia, seperti yang Allah sebut dalam surah 2 ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan pahala daripada sedekah-sedekah kamu dengan perbuatan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan perbuatan menyakitkan hati orang yang menerima sedekah tersebut. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang dia menginfakkan hartanya kerana riak,
untuk ditunjukkan kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Jadi Allah menyebutkan sedekah ataupun infak itu jika diikuti dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan juga menyakitkan hati penerimanya, dia akan menjadi sama seperti infak ataupun amalan soleh yang lain yang dibuat kerana riak untuk dipamerkan kepada manusia. Yang Allah berikan perumpamaan kepada amalan tersebut, famasaluhu kamasali safwanin. Di perumpamaan bagi amalan yang sebegitu seperti sebiji batu yang licin, alaihi turab, di atasnya ada tanah, fa asabahu wabilun, lalu hujan yang lebat menimpa batu tersebut, fatarakahu salda, akan meninggalkan batu itu bersih daripada tanah itu. Batu itu adalah manusia tu. Batu itu manusia, kemudian tanah itu adalah amalan yang dilakukan. Manakala hujan itu, hujan yang lebat itu pula adalah kalau sedekah, ada sedekah yang diikuti dengan perbuatan mengungkit dan juga menyakitkan hati. Jadi hujan itu juga merujuk kepada riak itu, dan bila dilakukan, dia hujan tu akan menimpa tanah. Dia akan membersihkan tanah tersebut, lalu meninggalkan batu itu licin, bersih, tanpa ada sedikit pun tanah di atasnya. Jadi seorang Muslim yang melakukan amalan yang diikuti dengan perbuatan mengungkit dan juga menyakitkan hati orang yang lain, dan juga perbuatan riak itu ibarat tanah yang dibersihkan dengan hujan tu. Jadi amalan soleh itu tak ada nilai di sisi Allah, dia tak ada pahala. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka takkan menguasai, iaitu mendapat hasil sedikit pun daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi semuanya menjadi sia-sia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah itu dia tidak akan berikan hidayah kepada kaum yang ingkar. Jadi sebab itu niat itu penting dalam setiap amalan yang kita lakukan. Kerana niat yang salah, dia akan menyebabkan amalan yang dilakukan itu sia-sia, tak ada nilai di sisi Allah. Kemudian Allah juga sebut dalam surah 25 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Dan bila dikemukakan kepada kami apa yang mereka kerjakan daripada amalan, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami menjadikan amalannya itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Jadi ini juga Allah sebutkan amalan yang dilakukan dalam keadaan mensyirikkan Allah, dan antaranya bila sebut syirik itu dia ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik yang tersembunyi. Dan riak itu sebahagian daripada syirik. Jadi golongan yang sebegini Allah nyatakan faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami akan jadikan amalannya itu ibarat seperti debu-debu yang berterbangan, yang tak akan dapat ditimbang sedikit pun pada hari akhirat, kerana memang tak ada nilai di sisi Allah amalan yang disertai dengan riak itu. Jadi sebab itu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berhijrah dalam surah 2 ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mereka mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sebutkan orang-orang yang beriman, yang berhijrah, kemudian yang berjihad pada jalan Allah. Jadi setiap yang mereka lakukan itu, mereka melakukannya kerana mengharapkan rahmat daripada Allah, keredaan daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Bukan mengharapkan yang lain selain daripada itu. Ini berbeza dengan sikap golongan yang ingkar dan juga golongan yang munafik, yang mana amalan yang mereka lakukan disertai dengan niat yang buruk ataupun niat yang salah itu, dan juga disertai dengan perbuatan riak. Jadi itu perkara yang pertama, iaitu dalam sebelum berlakunya hijrah, sama ada hijrah ma'nawiyah atau hijrah hissiyah, yang paling penting sekali adalah niat yang betul. Kemudian yang keduanya adalah ilmu. Sudah niat yang betul, ilmu yang benar itu juga penting dalam melakukan hijrah itu. Allah menyebutkan dalam surah 14 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkannya kepada engkau supaya engkau mengeluarkan manusia daripada zulumat kepada nur. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin daripada Tuhan mereka kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi bila kita sebutkan ilmu itu penting, ilmu yang benar itu penting. Ilmu yang paling utama untuk dituntut oleh seseorang itu adalah ilmu berkenaan dengan kitabullah, ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Kemudian ilmu berkenaan dengan sunnah Rasulullah, iaitu hadis-hadis Nabi. Kemudian barulah datang ilmu-ilmu yang lain selepas daripada itu. Kerana dua sumber ni, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis, ini merupakan sumber yang utama dalam agama kita. Ada seorang yang untuk melakukan hijrah itu, sama ada hijrah ma'nawiyah ataupun hijrah hissiyah itu, mereka mesti ada ilmu berkenaan dengan kitab Allah, ilmu berkenaan dengan sunnah Rasulullah. Kemudian barulah mereka boleh melakukan hijrah ke jalan yang betul. Kerana tanpa ilmu yang betul, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, mungkin niat yang baik tadi, niat itu mungkin dah baik dah, niat untuk hijrah, tetapi tak disertai dengan ilmu yang benar, mungkin akan salah memilih jalan. Mungkin niatnya nak berhijrah, tetapi bila bertemu dengan orang-orang yang berada di dalam kesesatan, yang disebabkan dia tak ada ilmu, dia menganggap mungkin ini golongan yang benar untuk dia ikut.
Jadi mungkin dia akan salah pilih jalan. Walaupun niat itu dah betul. Oleh sebab itu niat yang betul perlu disertai dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Jadi ilmu yang benar itu yang utama adalah Al-Quran. Kemudian Sunnah. Kemudian barulah datang ilmu-ilmu yang lain. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam sebuah hadis berkenaan dengan ilmu ini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilm wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma' wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman war rasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan mempermudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat mereka melabuhkan sayap kerana redha, kerana suka kepada penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu itu benar-benar akan dimohonkan keampunan baginya makhluk yang ada di petala langit dan yang ada di bumi ini. Wal hitanu fi jawfil ma', sehingga kan ikan yang berada di lautan yang dalam. Itu antara kelebihan orang yang mempunyai ilmu, iaitu Allah akan permudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Malaikat akan suka redha kepadanya, dan kemudian makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, termasuklah ikan dalam lautan sekalipun, memohonkan keampunan untuknya. Betapa besarnya kelebihan yang Allah berikan kepada seorang yang berilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Dan sesungguhnya kelebihan, keutamaan seorang yang berilmu itu ke atas seorang ahli ibadah. Ka fadlil qamar, seperti kelebihan bulan Lailatul Badri pada malam bulan penuh, ala sairil kawakib, di atas sekalian bintang-bintang. Jika dibandingkan bulan yang penuh itu, bulan purnama itu dengan bintang-bintang yang lain pada malam hari, tentulah cahaya daripada bulan itu sinarannya sinaran yang terang. Berbeza dengan bintang-bintang yang sinarannya itu pun taklah seterang bulan. Walaupun mungkin saiznya itu besar, tapi disebabkan jauhnya tu taklah seterang seperti cahaya bulan itu. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah merupakan pewaris kepada para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan tidak juga mewariskan dirham, iaitu harta benda. War rasul ilm, tetapi para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Maka siapa yang mengambilnya, yang mempelajarinya, maka dia telah mengambil bahagian yang besar. Di hujung hadis ini Nabi nyatakan,
para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Jadi ilmu apa yang diwariskan oleh para nabi ini? Jadi para nabi Allah utuskan kepada manusia untuk menyampaikan wahyu daripada Allah. Itu berkenaan dengan ilmu daripada Allah berkenaan dengan agama ini. Jadi ada yang diberikan dengan kitab. Jadi sebelum Al-Quran turunnya kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian datangnya Quran. Begitu juga para nabi ada diberikan dengan suhuf-suhuf yang kesemua isi kandungannya adalah berkenaan dengan perintah-perintah Allah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Jadi itu ilmu yang mereka wariskan. Kerana ilmu dunia ni itu tak perlu para nabi untuk ajarkan kepada manusia. Ilmu berkenaan dengan dunia ni manusia boleh untuk berfikir menggunakan akal fikiran mereka. Manusia boleh mencipta macam-macam. Bahkan orang-orang yang engkar yang mensyirikkan Allah pun bahkan mereka lebih maju dari segi dunia ni. Tetapi Allah mengutuskan para nabi, para rasul untuk menyampaikan ilmu kepada manusia ni, ilmu yang datang daripada wahyu Allah. Jadi siapa yang berpegang kepada ilmu tersebut, dia telah berpegang, telah mendapat kebahagiaan yang besar. Jadi sebab itu bila kita sebut ilmu, kita kena nampak yang paling utama, yang paling penting untuk kita pelajari adalah Al-Quran. Kemudian As-Sunnah. Sebab inilah yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Kalau berkaitan dengan perniagaan, pertanian dan lain-lain, itu sebelum Nabi diutuskan pun, kaum musyrikin Mekah tu memang mereka dah pandai dah dalam perniagaan. Itu tak perlu Nabi untuk sampaikan. Tetapi Nabi diutuskan untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita. Dan kemudian kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam surah 35 ayat 28. Di tengah-tengah ayat ni Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah daripada kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu daripada Al-Quran, ilmu daripada As-Sunnah itulah yang akan menyebabkan seorang itu takut kepada Allah. Jadi tanpa ilmu ini, seorang itu walaupun niat dia tu baik, betul untuk berhijrah, tetapi mungkin dia akan tersilap jalan, seterusnya menjadi golongan yang tidak takutkan Allah. Contohnya seperti golongan yang suka menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Sedangkan menyampaikan hadis yang palsu itu merupakan satu dosa yang besar dari sisi Allah. Nabi mengancam dalam hadis baginda, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya daripada api neraka. Jadi orang-orang yang mungkin niat itu baik, nak berubah tetapi tak ada ilmu, dia akan salah memilih golongan yang suka menyampaikan hadis-hadis palsu. Sedangkan itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah. Kerana itu ilmu yang sahih, ilmu yang benar itu penting. Itu yang akan dapat untuk menjadikan manusia itu takutkan Allah, takutkan azab daripada Allah. Kemudian dalam sebuah lagi hadis, ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma wala wa aliman au muta'alliman. Ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu adalah suatu yang dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat kesemua yang ada di dalamnya, illa zikrallah, melainkan zikrallah, melainkan perkara-perkara yang dapat untuk mengingatkan kita kepada Allah. Jadi zikrallah ni
Dia yang pertama dia merujuk kepada perbuatan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, itu amalan yang soleh lah. Yang keduanya, zikrullah juga merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Kerana dari segi bahasa Arab, kalimah zikra ni dia merupakan kata nama. Jadi zikrullah, terjemahan dia sepatutnya peringatan daripada Allah. Itu merujuk kepada Al-Quran. Dia bukan sekadar lafaz-lafaz zikir saja. Jadi kita jangan sempitkan zikrullah itu hanya merujuk kepada berzikir semata-mata. Sedangkan zikrullah itu luas. Dia merujuk kepada semua amalan soleh yang dapat mengingatkan diri kita kepada Allah. Kemudian keduanya merujuk kepada kitab Allah itu sendiri, merujuk kepada Al-Quran. Wa ma walah, dan apa yang membantu kepada untuk kita mengingatkan Allah. Wa aliman, dan seorang yang berilmu, au muta'alliman, ataupun seorang yang mempelajari ilmu. Jadi Nabi sebutkan di sini, semua yang ada dunia itu dilaknat, dan semua yang ada dalam dunia ini dilaknat, melainkan zikrullah dan apa-apa yang membawa kepada zikrullah itu, dan kemudian orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Jadi sebab itu penting untuk kita ni, walaupun mungkin kita ni taklah sampai tahap orang yang digelar sebagai ulama, tetapi yang penting ada usaha untuk kita mempelajari ilmu itu. Itu Nabi sebutkan di sini, wa aliman au muta'alliman, seorang yang berilmu ataupun seorang yang mempelajari ilmu itu. Kerana Allah akan melihat kepada usaha yang kita lakukan. Allah bukan nak lihat sama ada ilmu seorang tu tinggi mana, adakah dia dapat mencapai tahap mujtahid ataupun tidak, tetapi yang penting usaha dia tu untuk mempelajari ilmu yang benar, yang sahih itu. Baik, jadi itu perkara yang kedua, itu berkenaan dengan ilmu. Jadi sebab itu kalau kita melihat para sahabat Nabi dahulu, sebelum mereka sanggup melakukan hijrah ma'nawiyah dan juga hijrah hissiyah, itu dengan meninggalkan bumi Mekah itu, mereka sanggup pergi ke tempat yang baru, mereka pergi ke Habsyah, kemudian mereka pergi ke Madinah. Itu semua disebabkan oleh ilmu yang diajarkan Nabi kepada mereka. Itu disebabkan ayat-ayat Allah yang Nabi sampaikan kepada mereka, menyebabkan mereka boleh untuk berubah, sanggup untuk meninggalkan dunia ini. Apa yang mereka ada di bumi Makkah itu, mereka pergi ke Habsyah dan pergi ke bumi Madinah. Itu disebabkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga, perkara yang penting yang perlu ada sebelum berlakunya hijrah itu adalah keyakinan kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surah 4 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, iaitu mereka enggan untuk berhijrah walaupun sesudah datang perintah daripada Allah, perintah daripada Rasul, mereka tetap juga tak nak berhijrah, meninggalkan bumi Makkah itu. Qalu fima kuntum, para malaikat bertanya kepada mereka, apakah yang kamu lakukan ini? Kenapakah kamu tak nak untuk berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kata mereka, kami ini adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, lalu kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas lalu kamu dapat untuk berhijrah padanya? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, maka mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini golongan ketika zaman Nabi dahulu merujuk kepada golongan yang enggan untuk berhijrah, enggan untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul, kerana mereka tak nak untuk meninggalkan apa yang mereka ada di bumi Mekah itu, harta yang mereka ada, perniagaan mereka, kedudukan mereka. Jadi mereka tak nak untuk berhijrah disebabkan mereka sayangkan dunia. Tetapi mereka berikan alasan mereka ni golongan yang tertindas. Begitu juga kalau hari ini mungkin golongan yang terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, tapi enggan untuk berubah, enggan untuk berhijrah meninggalkannya disebabkan sayangkan dunia. Sedangkan bumi Allah itu luas. Kalaulah mereka berhijrah dan yakin kepada janji Allah itu, mereka akan dapati yang bumi Allah ini luas dan Allah akan memberikan kurniaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Melainkan dalam ayat ini Allah sebut illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan. Di golongan yang Allah berikan kemaafan kepada mereka yang mereka ni bukan tak nak untuk berhijrah ke Madinah itu, tapi disebabkan mereka ni memang benar-benar golongan yang tertindas, yang tak mampu. Di kalangan lelaki-lelaki dan juga perempuan dan juga kanak-kanak, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, yang mereka tak ada upaya untuk mencari helah, untuk melepaskan diri, untuk keluar daripada bumi Makkah itu. Dan mereka juga tak tahu jalan untuk pergi ke bumi Madinah. Jadi ini golongan yang benar, yang alasan yang benar ini, yang mereka ni golongan yang tertindas, bukan disebabkan mereka cintakan dunia ataupun sayangkan jawatan dan sebagainya. Jadi ini golongan yang Allah berikan kemaafan kepada mereka. Jadi bila Ibnu Abbas membaca ayat ini, beliau mengatakan, aku dan juga ibuku termasuk dalam ayat ini, yang mana kami ini merupakan golongan yang tak mampu untuk keluar berhijrah ke Madinah. Jadi Ibnu Abbas dan juga ibunya merupakan antara golongan yang akhir sekali berpindah ke bumi Madinah disebabkan mereka ni memang tak mampu. Tapi kalau sekadar disebabkan sayangkan harta, sayangkan dunia, itu bukanlah alasan yang benar. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, maka mereka itu mudah-mudahan Allah berikan kemaafan kepada mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah itu Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun kepada golongan yang benar-benar
tertindas itu. Wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang dia berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi murawaman katsira wasa'ah. Siapa yang berhijrah, kalau tengok di sini yuhajir ni di akhir itu sukun. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid. Jadi kalimah yajid ni pun sama, dia sukun di akhir. Jadi kedua-dua ni merupakan kalimah fa'il ataupun perbuatan. Kalimah perbuatan yang kedua ni dia berkait dengan perbuatan yang pertama ni. Allah sebut siapa yang dia berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan mendapati di bumi itu murawaman katsirah wasa'ah, banyaknya tempat-tempat yang baik dan juga rezeki yang luas yang Allah akan berikan kepada mereka. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan ingin untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian dia ditimpa kematian. Walaupun mungkin yang dah keluar daripada bumi Makkah tapi tak sempat sampai ke Madinah, ganjaran yang Allah akan berikan juga akan dapat kepada golongan yang sebegini. Begitu juga orang-orang yang dia nak keluar berhijrah, meninggalkan perkara yang haram, dan dia dah berusaha tapi belum sampai ataupun belum sempurna lagi usahanya itu, dia mungkin meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan Allah berikan ganjaran hijrah itu kepada dirinya. Ini seperti kisah yang biasa kita dengar berkenaan dengan orang yang membunuh 100 orang. Walaupun dia tak sampai, belum lagi sampai ke tempat yang dia nak pergi itu, tetapi Allah masukkan dia ke dalam syurga disebabkan niat dia tu yang disertai dengan usaha dia tu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka benar-benar ganjaran untuknya Allah akan kurniakan kepadanya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian seterusnya Allah sebut lagi dalam surah 16 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ, dan orang-orang yang mereka berhijrah kerana Allah, مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, sesudah mereka dizalimi, ditindas, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, benar-benar pasti kami akan sediakan buat mereka di dunia ini suatu tempat yang baik buat mereka. Wala ajrul akhirati akbar, dan benar-benar ganjaran di hari akhirat nanti itu lebih besar lagi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia ni. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka semua mereka mengetahui tentang apa yang Allah akan berikan kepada golongan yang berhijrah kerananya. Sama ada yang berhijrah meninggalkan tempat untuk pergi berpindah ke tempat yang lain, atau berhijrah meninggalkan perbuatan yang diharamkan Allah untuk dilakukan. Baik. Jadi itu 3 perkara yang merupakan asas yang penting sebelum berlakunya hijrah. Yang pertama adalah niat, iaitu niat yang betul, iaitu ikhlas kerana Allah, bukan kerana mengharapkan habuan dunia ataupun pujian, penghargaan daripada manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar itu barulah seorang itu akan dapat untuk memilih jalan yang betul.
Kerana tanpa ilmu yang benar, ilmu yang sahih itu, mungkin dia akan salah pilih jalan yang akan membawa dia pula makin jauh daripada kebenaran. Walaupun niat dia tu dah betul. Kemudian yang ketiganya, yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah, iaitu Allah akan memberikan keluasan, kemudahan kepada golongan yang berhijrah yang mengharapkan keredaannya. Allah akan sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang sanggup untuk berkorban pada jalan Allah. Ada 3 perkara. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan asas-asas yang penting yang akan menyebabkan boleh berlakunya hijrah itu. Jadi untuk pagi ini cukup 3 dulu. Baki lagi kita akan sambung dalam kelas akan datang insya-Allah. Baik, sebelum kita akhiri ada apa-apa? Salam Ustaz. Salam. 2 soalan lah Ustaz. Okey, nombor 1 tentang yang Ustaz sebut tadi, hierarki sumber lah kan. Quran, Sunnah dan kemudian yang lain-lain lah. Kalau boleh share ada dalil tentang ni, dan kemudian dari segi hierarki disiplin pula macam mana, akidah ke, fiqah ke, dan apa lagi ya, pembagian ilmu dan ilmu dunia lah kan. Kemudian satu lagi bab yang 4 ayat 497 tu, adakah ini salah satu sebab ada fatwa yang cakap orang Palestin ni wajib keluar daripada Palestin? Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Yang pertama tadi berkenaan dengan ilmu kan, berkenaan dengan ilmu. Jadi kalau kita berkenaan dengan dalil, ilmu itu kalau tengok dalam sebuah hadis, sebelum tu kalau tengok dalam ayat Quran surah 30 ayat yang ke-7, surah 30 ayat yang ke-7, Allah menyebutkan di sini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui tentang perkara-perkara yang zahir daripada kehidupan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi bila Allah sebutkan mereka tahu tentang perkara yang zahir, jadi untuk kita di dunia ni, untuk kita tahu tentang suatu bidang kewangan ke, teknologi ke, perniagaan ke, semua perlu kepada usaha untuk mempelajari ilmu itu. Dan bila berkaitan dengan dunia ni, yang ini manusia boleh untuk mereka fikir dengan akal fikiran mereka. Sedangkan bila melibatkan agama ni, melibatkan akhirat, yang ini perlu kepada apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul. Barulah manusia ni tahu bagaimana untuk melaksanakan perintah-perintah yang sepatutnya. Perintah untuk beribadah kepada Allah. Kalau ikut kaedah agama kita ni, ibadah itu haram dilakukan. Ibadah haram dilakukan melainkan jika ada dalil daripada Quran. Melainkan diperintahkan Allah. Ataupun melainkan ada dalil daripada sunnah, diperintahkan oleh Rasul. Barulah kita boleh buat ibadah tersebut. Tapi berkaitan dengan dunia ni, dia tak perlu kepada dalil yang menyuruh. Jadi kita boleh buat, melainkan perkara-perkara yang ada dalil yang mengharamkannya. Jadi sebab itu dunia ni, ilmu dunia, dia tak perlu kepada Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada mereka. Bahkan dalam sebuah hadis kalau kita lihat, ini berkenaan dengan kisah Nabi ketika Nabi berhijrah di Madinah. Kebanyakan para penduduk Madinah ni merupakan para pekebun kurma. Ini berbeza dengan penduduk Mekah yang mana mereka ni merupakan para peniaga. Jadi Nabi bila berkaitan dengan
pohon kurma ni Nabi tak mahir sangatlah berkaitan dengan pertanian ni, berkaitan dengan pohon kurma. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi melihat sebahagian sahabat mereka melakukan pendebungaan. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka di sini, lau lam taf'alu la saluha, kalaulah kamu tak melakukan perkara ini, itu lebih baik. Daripada fikiran Nabi, kalau mereka tak buat pendebungaan itu pada pohon kurma, itu lebih baik. Kemudian disebabkan ini bukan perintah daripada Nabi, ini cuma cadangan daripada Nabi, bukan perintah. Tapi mereka silap faham, mereka anggap ini perintah daripada Nabi, lalu mereka meninggalkan perbuatan itu, iaitu melakukan pendebungaan pada pohon kurma, iaitu menyebabkan hasil pada tahun tersebut berkurangan. Kemudian bila hasil berkurangan, mereka bertemu balik dengan Nabi. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi tentang perintah Nabi tersebut yang mereka salah faham. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi Nabi bukan diutuskan untuk mengajarkan tentang pendebungaan pohon kurma itu, tapi Nabi diutuskan untuk mengajarkan kepada manusia tentang tanggungjawab mereka kepada Allah, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian sunnah-sunnahnya. Tapi ilmu dunia itu Nabi serahkan kepada mereka. Selagi mana tidak melanggar perintah Allah dan Rasul, mereka bebas untuk buat. Mereka bebas untuk fikir, bebas untuk mereka cipta, menambahkan benda yang baru ke dalam dunia, tak ada masalah. Jadi sebab itu, bila sebut ilmu itu, dia merujuk kepada Quran dan juga sunnah lah, itu yang paling utama. Sebab itu tujuan Nabi diutuskan. Kerana ilmu dunia, Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi itu berkenaan dengan antara dalil yang mengatakan, yang membawa makna ilmu yang penting untuk kita pelajari itu merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana itulah tujuan Nabi diutuskan. Sedangkan ilmu dunia ni kita boleh belajar daripada mana-mana orang sekalipun, asalkan dia tidak melanggar prinsip yang ada dalam Quran dan juga Sunnah itu. Kemudian dari segi disiplin ilmu itu, dia mesti bermula dengan bila sebut Quran ni, dalam Quran tu dah ada akidah. Kalau dibandingkan akidah dengan fiqh, tu akidah tu lebih penting lah. Belajar akidah dulu, kemudian barulah hukum hakam. Dan kalau tengok sejarah penurunan Al-Quran pun, di bumi Mekah tu banyak ayat berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Jadi ajar dulu, kenal Allah, kenal Rasul. Apakah itu syirik? Apakah perbuatan yang termasuk dalam perkara syirik kepada Allah? Dan kata Aisyah, ayat-ayat yang turun di Mekah tu semuanya merujuk kepada keimanan kepada Allah. Kerana kalaulah di Mekah itu turun ayat diharamkan zina, diharamkan arak, tentulah mereka tak akan meninggalkannya. Disebabkan mereka tidak bersedia lagi dari segi dalamannya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Tetapi ayat berkenaan dengan hukum hakam ini, kebanyakannya turun ketika Nabi dah berhijrah ke Madinah. Ayat berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan diharamkan arak. Jadi semuanya berlaku, majoritinya turun ketika di bumi Madinah lah. Jadi sebab itu akidah tu yang penting. Iman tu dulu, kemudian barulah fiqh. Semuanya itu datang kemudian. Tapi maknanya bukanlah sampai kita meninggalkan terus. Fiqh tu semata-mata nak belajar akidah, kerana dia saling berkait. Akidah, keimanan itu buktinya melalui amalan yang kita lakukan, dan amalan itu berkaitan dengan hukum hakam fiqh itulah. Jadi tapi yang lebih penting kalau kita bandingkan, akidah itu kemudian barulah fiqh. Dan kedua-dua perkara ni, akidah, fiqh, semuanya
prinsip-prinsip yang asas disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian barulah dalam kitab-kitab para ulama itu kemudianlah yang perlu kita pelajari. Yang lebih penting kita mulakan dulu dengan Quran dan juga sunnah. Dan kemudian ilmu alat, iaitu ilmu bahasa Arab tu. Baik, kemudian berkaitan dengan hijrah. Sebahagian ulama yang mengeluarkan fatwa hijrah meninggalkan Palestin kan. Memang kita tak nafilah ada sebahagian ulama sebutkan sebegitu, tetapi hakikatnya bagaimana mereka nak berhijrah meninggalkan Palestin tu, sedangkan negara Islam di sekeliling tu pun mereka pun tak buka sempadan mereka untuk menerima secara besar-besaran orang-orang Palestin. Kalaulah mereka membuka sempadan tu, barulah kita kata fatwa tersebut mungkin boleh untuk dilaksanakan, disebabkan dah ada peluang, dah ada pilihan yang lebih baik. Mereka boleh untuk berhijrah ke tempat yang mereka bebas untuk mengamalkan agama mereka. Tetapi disebabkan keadaan situasi semasa pada hari ini, negara-negara terikat dengan sempadan antarabangsa, kemudian perlu kepada pasport dan sebagainya. Jadi itu fatwa yang susah untuk dilaksanakan lah. Jadi bagi mereka yang ada di sana, lebih baik untuk mereka tetap tinggal di situ selagi mana mereka mampu untuk menghadapi keadaan tersebut. Dan kalau mereka nak berhijrah pun, itu terpulang kepada keadaan mereka lah. Tapi kita nak mengatakan wajib mereka keluar daripada Palestin tu, itu tak sampai kepada tahap itu. Sebab keadaan sekarang tidak mengizinkan perkara tersebut berlaku. Okay, buat iya. Baik. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa-apa, setakat itu dulu untuk pagi ini. Jadi kita akan sambung lagi berkenaan dengan asas-asas yang penting dalam hijrah itu. Yang keempat insya-Allah kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini daripada ayat-ayat Quran dan daripada hadis-hadis tadi dapat kita ambil manfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni golongan yang sentiasa berusaha untuk berhijrah, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kepada ketaatan, amalan yang soleh kepada Allah. Kerana inilah hijrah yang berterusan, yang tak ada waktu, yang tak ada batas waktu, iaitu hijrah ma'nawiyah. Sedangkan hijrah hissiyah itu dia mungkin tak berlaku kepada semua umat Islam, tetapi mungkin berlaku kepada orang-orang yang tertentu berdasarkan kepada situasi-situasi yang tertentu. Tetapi hijrah ma'nawiyah, hijrah dalaman ini adalah perkara yang berterusan, yang akan berlaku sampailah hari kiamat nanti. Jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Iyakum. Salam. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.